Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang soil mechanic, topik 5 yang bertajuk consolidation. Ini adalah ahli kumpulan kami dan nama lecturer kami. Sebelum saya memulakan perbincangan saya pada hari ini, saya perkenalkan nama saya. Nama saya ialah Norman. Pertama sekali, saya akan sentuh tentang isu tanah liat marin di Batu Pahat. Saya mulakan dengan isu konsolidasi di kawasan Lebuh Raya Utara, Selatan Johor. Kawasan ini terdiri daripada tanah liat marin yang sangat lembut dan tepu air. Tanah jenis ini sukar melepaskan air pori, menjadikan proses konsolidasi sangat perlahan. Akibatnya, endapan berlaku secara berlebihan semasa dan selepas pembinaan. Ini menjadi cabaran besar karena struktur jalan raya boleh rosak jika endapan tidak dikawal. Kawasan seperti Batu Pahat sangat berisiko tinggi karena sifat semula jadi tanahnya. Saya Alif. Selanjutnya, saya akan menerangkan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mempercepatkan konsolidasi ialah kaedah preloading. Dalam kaedah ini, beban sementara seperti timbunan tanah diletakkan di atas tapak binaan sebelum kerja pemindaan sebenar dilakukan. Tujuan ini ialah untuk tekanan tanah awal-awal supaya air pori keluar lebih cepat. Apabila tanah menjadi lebih mampat, risiko endapan selepas pembinaan dapat dikurangkan. Kaedah ini sangat berkesan terutamanya di tanah liat marin yang ambil masa lama untuk stabil secara semula jadi. Saya Fikri. Kaedah PVD atau Prefabricated Vertical Drains digunakan bersama preloading untuk mempercepatkan lagi proses konsolidasi. PVD ini dipasang secara menegak ke dalam tanah supaya air pori dapat mengalir dengan cepat ke permukaan. Tanpa PVD, air keluar secara menegak sahaja dan itu ambil masa bertahun-tahun. Dengan PVD, masa konsolidasi boleh dikurangkan kepada beberapa bulan sahaja. Gabungan PVD dan preloading menjadi tanah lebih cepat stabil dan selamat untuk pembinaan. Assalamualaikum, saya Faris. Walaupun teknik seperti PVD dan preloading digunakan, masih ada risiko berlakunya endapan tidak sekata. Jadi, pemantauan jangka panjang sangat penting. Alat seperti settlement plates digunakan untuk mengukur jumlah endapan dari semasa ke semasa. Piezometers pula digunakan untuk mengukur tekanan air pori. Dengan data ini, jurutera boleh kesan kawasan yang bermasalah awal dan lakukan perbaikan sebelum struktur rosak. Ini sebab kenapa pemantauan sangat kritikal dalam projek atas tanah liat Lebuh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri tanah dan cabaran konsolidasi. Kita beralih ke proyek jambatan kedua, Pulau Pinang. Di sini, jalan masuk dibina di atas tanah liat marin yang sangat dalam sehingga 30 meter. Tanah ini seperti sangat mencabar karena ia mengambil masa yang sangat lama untuk pada secara semula jadi. Tanpa langkah pemulihan khas, struktur akan mendap atau rosak. Tambahkan yang dibina atas tanah ini mesti diperkuatkan dengan teknik konsolidasi yang teliti dan sebarang kesilapan boleh menjejaskan kestabilan jangka panjang. Seterusnya, saya akan beralih kepada sistem instrumentasi geoteknik. Untuk pastikan tanah benar-benar stabil, sistem pemantauan digunakan. Alat yang biasa digunakan ialah seperti settlement plates, piezometers dan inclinometers. Settlement plates ukur endapan secara langsung. Piezometers mengukur tanah air pori dalam tanah. Inclinometers pula kesan pergerakan sisi yang boleh membahayakan tambakan. Dengan data daripada alat-alat ini, jurutera dapat tahu sama ada tanah yang stabil ataupun perlu tambahan sebelum kerja diteruskan. Seterusnya, saya akan membezakan reka bentuk dan endapan sebenar. Dalam proyek ini, jurutera menggunakan model matematik semasa mereka bentuk tembakan seperti teori konsolidasi Terzaghi. Model ini meramal berapa banyak endapan akan berlaku. Tapi bila proyek ini dijalankan, data sebenar dari tapak dibandingkan dengan ramalan. Kalau endapan sebenar tidak ikut jangkaan, pihak proyek akan ubah sesuai plan. Contohnya, tempoh plan
tambah tempo plan preloading. Ini penting supaya pembinaan berjalan dengan selamat. Konsolidasi sekunder ialah mendapan yang berlaku secara perlahan selepas pembinaan selesai. Ia boleh berlanjutan semasa bertahun-tahun, terutama dalam tanah liat marin. Oleh itu, reka bentuk tambakan mesti mengambil kira mendapan jangka panjang ini. Jurutera akan tambahkan margin keselamatan dalam struktur dan rancang penyelenggaraan berkala untuk memastikan struktur tetap stabil walaupun tanah masih terus berubah. Seterusnya, saya akan sentuh tentang keberkesanan preloading dan VVD. Dalam banyak projek tanah lembut di Malaysia ni, preloading dan VVD adalah teknik utama. Kedua-duanya digunakan kerana ia terbukti berkesan dan menjimatkan kos. Di projek seperti NSC dan Jabatan Kedua di Pulau Pinang, kaedah ini membantu mempercepatkan proses pemanfaatan tanah liat lembut. Hasilnya, kerja pembinaan dapat dijalankan dengan lebih cepat dan lebih selamat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsolidasi sekunder di tanah tropika. Tanah liat tropika di Malaysia mengalami konsolidasi sekunder yang agak ketara. Ini boleh berlaku kerana walau air pori sudah keluar daripada struktur zarah tanah masih berubah. Kesan ini tidak dapat dilihat serta-merta, tetapi boleh menyebabkan endapan dalam masa jangka panjang. Oleh itu, jurutera mesti memasukkan faktor masa ini dalam perancangan supaya tidak tenggelam atau retak selepas beberapa tahun pembinaan. Sekarang saya akan membandingkan kaedah penambahbaikan tanah. Selain PVD dan preloading, ada juga kaedah lain yang digunakan. Contohnya, kolom pasir. Ia digunakan untuk cepatkan aliran air pori, tetapi tidak sesuai di semua lokasi. Seterusnya adalah konsolidasi vacuum. Ia boleh jadi lebih cepat, tapi kosnya lebih tinggi. Ada juga kaedah kimia untuk ubah sifat tanah, tapi ia berisiko kepada alam sekitar. Jadi, pemilihan kaedah bergantung kepada bajet, tapak dan tempoh projek. Secara keseluruhannya, kejayaan projek atas tanah liat lembut bergantung kepada 3 perkara, yaitu teknik yang sesuai, pemantauan yang tepat, dan reka bentuk yang mengambil kira jangka masa panjang. Kajian kes seperti NSI dan Jambatan Kedua Pulau Pinang menunjukkan bahawa walaupun tanah sukar, projek boleh dijalankan dengan berjaya jika dirancang dengan baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.